الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Saja. Saya punya nota ada. InsyaAllah kitab yang kita akan baca ni nama dia Matnul Bina. Matnul Bina ataupun asal nama dia Matnu Bina'il Af'al ataupun dikenali sebagai Bina'ul Af'al. Cuma nama dia dikenali dengan matan bina saja tu lebih masyhur. Lebih masyhur. Dan yang ni kitab yang nak pegang ni adalah pada antum ni adalah syarah bagi matan bina. Yang antara kitab mukhtasar, ringkasan bagi ilmu surah, ringkas sangat, dan musannif rahimahullah hanya menyentuh mengenai tasrif fa'il sahaja. Sebab tu dinamakan Matnu Bina'il Af'al ataupun dikenali matan bina. Cuma setengah apa ni yang masyhurnya matan bina lah, sebab orang hazafkan mudhaf ilaih, dia memadai dengan mudhaf. Dikenali sebagai matan bina. Kalau ikut nama betul Bina'ul Af'al, yakni binaan fa'il. Sebab yang dibahaskan dalam kitab ni, yang disebut semua kita akan tengok ada 35 bab nanti, semuanya hanya berkisar pada binaan fa'il. Sedangkan ada lagi binaan isim. Binaan isim. Sebab dalam sorof kita akan mengaji dua benda. Kita akan mengaji binaan isim dan binaan fa'il. Tapi bukan semua binaan isim dan fa'il, maknanya isim yang mu'rab dan fa'il yang mutasarrif. Itu sahaja. Macam unwanuz zaraf ni antara untuk pemula ada juga. Ini kami baca dengan Syekh Abdullah ni tengah duk ngaji lagi sekarang ni, baru mula je. Baru 3-4 kali pertemuan. Tapi dalam ni dia sebutkan bina fa'il dan bina isim. Jadi kitab ni ringkas je lah, ringkas. Dan kita pun masuk ni sebagai untuk permulaan. Kita cepat habis lah. Kita boleh masuk ke kitab lain lah. Tengok dalam Nahwu Wadih ke, ambil dalam tu, ataupun Matan Izi. Kita ambil ringkas-ringkas malam, mungkin setengah jam ataupun sejam pun dah cukup dah. Dan ni syarah dia lah. Syarah ni pun syarah yang mubassat dan juga tawdihun latif kata dia. Yang ringkas-ringkas dan sikit-sikit itu ya. Dan sesuai dengan penikmatan bina ni yang dia merupakan mukhtasar, merupakan ringkasan. Jadi pun kita pun nak untuk perkenalan dulu. Dan ilmu surah ni antara ilmu yang boleh dikatakan ilmu mahjur. Satu ilmu yang ditinggalkan. Tak ramai orang mengaji, lebih-lebih lagi daripada di kalangan orang Arab sekali. Saya tu. Kalangan orang Arab kan surah lebih kurang. Hatta Nahwu boleh berkurang. Setengah-setengah.
Kalau kita tengok bacaan ni pun banyak salah. Apa tapi sebab kita tak tahu, kita ingat betul lah. Tapi bila kita tahu kaedah, kata ni baca salah, semua dah langgar. Cuma dia pun faham tu faham, tapi dari segi salah tapi dari segi letak baris tu salah. Cuma kita masalah tu kadang kita mengaji qawaid, kita boleh bubuh baris dengan betul. Tapi kadang dalam memahami itu masalah sebab kita tak tahu makna kalimah. Sebab tu penting lah tahu makna kalimah dan juga tahu kaedah. Dan benda mengetahui makna kalimah, mengetahui makna itu sangat membantu. Jadi ilmu ni antara ilmu yang mahjur lah. Sikit sangat orang mengaji tak amal. Tengok pun jarang lah. Kebanyakan kalau dars banyaknya ilmu nahwu. Banyaknya ilmu nahwu. Cuma setengah kitab nahwu dia masukkan sekali sorof dalam tu. Asalnya sekali lah, tapi dikeluarkan. Nahwu jadi satu ilmu, sorof jadi satu ilmu. Sebab tu bila kita kalau kita tengok ilmu lughah al-arabiyah ada berapa? Ada yang sebut 12. Ilmu nahwu, lepas tu ilmu sorof. Jadi ilmu sorof jadi satu ilmu yang asing. Dia tak termasuk dalam nahwu. Asalnya sekali, tapi dibahagikan, diasingkan. Jadi satu ilmu yang tersendiri lah. Diasingkan. Nahwu satu ilmu, sorof satu ilmu. Lepas tu balaghah, lepas tu insya, apa semua ilmu-ilmu tu sampailah 12 ilmu dalam bahasa Arab. Tapi yang paling penting sekali antara ilmu-ilmu tu adalah ilmu nahwu dan juga sorof. Sebab tu ulama ibaratkan al-nahwu abul ulum was-sarfu ummuha. Nahwu itu ayah bagi ilmu, dan sorof itu ibunya. Daripada dua ni lah, daripada hubungan ibu dan ayah ni lah lahirnya anak-anak. Dengan dua ilmu ni kita boleh baca kitab Arab. Dengan dua ilmu ni kita nak memahami Al-Quran. Dengan dua ilmu ni juga kita nak memahami sorof. Sebab ni yang dasar yang penting sekali. Kita nak mengaji ilmu balaghah, ilmu bayan, ilmu tashbih, tanpa kita tahu nahwu sorof susah. Tanpa kita mengaji ilmu nahwu dan kita tak kenal sorof, jadi susah lah kita nak masuk kat ilmu-ilmu yang lain. Jadi ilmu ni yang paling penting sekali lah dalam ilmu lughah, iaitu ilmu nahwu dan ilmu sorof. Ayah ibu, hasil daripada hubungan ayah ibu ni maka lahirlah anak-anak. Andainya kita dapat dua ilmu ni, baca, itulah anak-anak kita. Anak-anak lain, anak-anak ilmu tu. Tapi kena ada amal lah. Kena ada amal dia baca lah. Kalau orang kahwin ada amal dia, ada amali dia, boleh dapat anak. Ini ilmu sorof. Dikenali sebagai ilmu sorfi, ilmu sorof ataupun ilmu tasrif. Ataupun dikenali juga sebagai ilmu tasrif. Tengok muka surat 9. Ta'rifun 'am bi matni bina'il af'al. Dia kata dhabtu unwanil matni. Dia nak dhabit tajuk matan ni. Dia kata hadzal matnu yu'rafu bi bina'il af'al wa bil bina'i ikhtisaran wa huwa ashhar. Matan ini dikenali dengan bina'il af'al dan dikenali juga dengan matan bina sahaja, ikhtisaran. Ikhtisar daripada bina'il af'al. Buang mudhaf iaitu af'al, tinggal al-bina. Tinggal bina saja mudhaf ilaih. Jadi buah alif lam di situ. Wa huwa ashhar, dan matan bina ni lebih terkenal. Matan ni lebih dikenali dengan nama matan bina berbanding dengan bina al-af'al. Sedangkan dia hanya satu je. Wal awwalu mutabiqun li mawdu'ihi, dan nama yang pertama itu lebih menyamai ataupun lebih padan dengan isi kandungan kitab ni, dengan maudhu' dia, dengan perbahasan kitab ni. Falam yazkur fihi
kitab ni ataupun muallif dia tak sebut pun di dalam kitab ni ghairu ma yata'allaqu bi tasrifil af'al. Dia tak sebut di dalam kitab ni selain apa yang bersangkut paut dengan tasrif fa'il. Dalam ni sebut tasrif fa'il saja. Kita akan tengok apa ni sulasi mujarrad ada 6, sulasi mazid ada 12, lepas tu rubai mujarrad ada 1, lepas tu ada rubai mazid, lepas tu ada mulhaq. Semua pasal fa'il tidak ada isim. Kecuali masdar tu je lah. Lepas tu siapa musannif dia? Ini kita nak kenal sikit-sikit ya. Untuk hari ni sikit ya, sebagai muqaddimah. Sebab kalau kita masuk tu dalam kitab ni dia bismillahirrahmanirrahim. Lepas tu dia terus masuk kepada apa ni sulbil maudhu'. Terus kepada perbicaraan dia terus. PP kalau kita tengok biasa buka kitab ni. Tak kisah aku pernah baca. Sebab kalau baca buku bahasa Melayu tu, itu kita sorah tu. Anda dah tengok atas meja, dia kata meja hantar, meja kecil dekat ada ruang, ada kitab-kitab atas dia tu. Anda tengok ada kitab sorah bahasa Melayu. Itu syarah matan bina. Syarah matan bina. Sebab kalau matan bina tu tengok dia punya matan ya. Tengok dekat muka surat 23. Abwab at-tasrif. Dia kata i'lam anna abwab at-tasrif 35 baban. Dia kata ketahuilah bahwasanya bab tasrif tu ada 35 bab. Terus masuk dalam perbicaraan dia. Dia tak terang pun apa makna saraf, apa perbicaraan ilmu saraf, siapa yang letak ilmu saraf ni, yang mula-mula tulis. Dia tak terang apa hukum dia yang dikenali sebagai mabadi' asyarah. Dalam semua ilmu ada mabadi' asyarah. Maknanya asas-asas yang 10 yang diketahui oleh seseorang yang nak masuk dalam sesuatu ilmu. Dia akan diajarkan 10. Apa ni asas ni. Jadi tak ada. Sebab tu orang yang syarah kitab ni pun dia letak dulu tawti'ah sebagai muqaddimah ataupun madkhal, pintu masuk sebelum pergi kepada masuk dalam perbicaraan ilmu saraf. Baik. Sini nak sebut sikit tentang musannif. Siapa musannif? Musannif dia tak kenal. Yang masyhurnya tak tahu siapa yang tulis matan ni. Sebab orang-orang dulu macam tu. Sesetengah ulama dulu, dia kalau sebolehnya dia nak jaga ikhlas dia tu sampai dia tak tulis nama. Bila dia buat satu matan, dia biarkan. Jadi orang jumpa matan tu tengok tak tahu siapa ni nisbahkan kepada siapa kitab ni. Matan nisbahkan kepada siapa? Dia sampai tak mau tulis nama. Ada setengah antaranya matan Baiquniyah. Itu pun ada dikatakan kil si fulan, ada dikatakan kil si fulan. Tapi sebenarnya tak secara pasti siapa, sebab depa nak jaga ikhlas depa tu sampai depa tulis depa tak tulis nama. Dia orang tak tahu, takut orang tahu orang kakak dia ni apa semua, maka akan mengganggu hati dia, menyebabkan dia tak ikhlas dalam satu perbuatan. Dari sini buat musannifu wala yu'rafu muallifu fa huwa majhulun nasab 'ala sahih. Ini atas pendapat yang sahih. Ada yang kata si fulan, tapi pendapat yang sahih majhulun nasab. Kalau ada sebut pun bukan secara pasti. Walakin yunsabu lil maula mulla Abdillah ni tak tahu nak sebut macam mana. Dafazi ke apa ke Allah ada. Ni nisbah kepada apa? Dinisbahkan kepada maula Mulla Abdillah min ulama al-qarni tasi' al-hijri. Dinisbahkan kepada dia. Tapi dia kata sahihnya majhul. Tak tahu, dia tak dikenali siapa. Jadi bila tak tahu siapa penulis, bagi mudarat tak bolehkah kita nak mengaji kitab ni kita tak tahu siapa muallif? Sebab sekarang ni penting. Sebab tu orang ni bila dia tulis satu kenyataan, dia akan tulis nama siapa yang tulis. Sebab salah satunya zaman lah ni bahaya. Sebab kita tak tahu, takut orang ambil perkataan tu dan dia mengaku dia punya, dia gunakan kenyataan ataupun kenyataan yang bahaya lah. Dia sebut letak nama dia. Jadi boleh takut berlaku yang bukan-bukan tu. Jadi sebab lah ni orang ada nama, tak nak tahu perkataan ni betul tak. Tambah lagi kalau perkataan tu yang berhajat kepada
pembetulan ataupun menghajat kepada penjelasan. Jadi nak kena tahu ni tulisan siapa ni. Maksud ni kalau zahir ni salah. Jadi apa yang maksudkan? Kalau zahir ni kufur contohnya. Jadi kita nak tahu murad apa yang dikehendaki oleh si penulis ataupun yang bercakap. Itu penting tu, ada nama-nama tu. Ataupun macam masalah fiqh ke tersilap ni, jadi kita nak betulkan tu, kita mesti nak jumpa siapa yang tulis, siapa yang bercakap. Jadi bila kita tak tahu tu agak susah. Baik. Jadi sini majhul, boleh tak kita nak mengaji? Tak ada masalah. Jadi ulama dulu depa tengok walaupun majhul, depa ambil tengok dalam, depa tengok apa ni isi kandungan kitab ni, tengok dia punya kandungan dia muafakat tak, sama tak dengan asal ilmu ni, asal ilmu yang dah diketahui ni lah. Sebab dia bukan orang pertama yang tulis. Jadi nak tengok betul sama tak dengan kaedah-kaedah semua. Kalau sama, okey, elok, maka boleh digunakan. Itu disebut di sini wajahalatu muallifi la tadur, kama qala Syekh Al-Hazimi fi syarhihi, li'annahu idza nazara ahlul ilmi fil kitab, kerana apabila ahli ilmu melihat kepada kitab dan wasyahidu bi salahiyati, dan mereka saksi lah, jadi saksi dengan eloknya, boleh alhamdulillah, ilmu dalam ni soleh, hanya betul lah ilmu yang ada dalam kitab ni, ilmu yang betul. Wa annahu laysa fihi ma yukhalifu usul al-ilmi, dan apa yang ada di dalam kitab ni tidak ada yang mukhalafah, menyalahi asal usul al-ilmi, dan juga wa usul al-fan alladhi wudi'alah, dan tidak menyalahi asal usul-usul ilmu ni yang diletakkan oleh para ulama. Maka fala yumkisu min qimatihi jahalatu muallifihi, maka jahilkan siapa penulisnya tidak mengurangkan qimah nilai kitab. Bala ala zalika adama ila ikhlas, bahkan boleh jadi yang demikian tu lebih mendorong kepada ikhlas dan juga kepada qabul, penerimaan di sisi Allah Taala. Fa inna Allah Taala yuhibbul atqiya al-akhfiya. Terus kepada muka surat 17. Tamhid. Tamhid ni apa dah? Pendahuluan, pengenalan. Macam pendahuluan juga, macam sebelum masuk universiti, kalau dekat tu ada tamhidi dulu. Apa sebut tamhidi. Macam tu lah. Ta'rifus sarfi fil lughah, ta'rif ilmu saraf pada lughah. Dia nak terangkan ta'rif. Dalam matan matnul bina ni tidak ada ta'rif. Dia terus masuk ya. Barat masuk dan kata okey, fa'ala yaf'ulu, nasara yang suruh, wazannya fa'ala yaf'ulu, terus masuk. Jadi kita yang dengar ni isyarah ni apa dia? Jadi dia bahaskan dulu di sini makna pada lughah dan juga makna pada istilah ilmu ni, ilmu apa. As-sarfu yuqalu lahu at-tasrifu aidan. Dikatakan juga bagi saraf ni, ilmu saraf ni at-tasrif. Fil lughah dengan makna at-taghyir. Saraf ataupun tasrif dengan makna at-taghyir. Tapi dengan apa? Mengubah. Ghayyara yughayyiru taghyiran. Ana mengubahkan ataupun memindahkan. Wa minhu tasrifur riyah. Dan daripada perkataan ni tasrifur riyah. Warak sebut tasrifur riyah. Maknanya memindahkan ataupun mengubah ataupun perubahan angin daripada satu jihah, satu arah kepada arah yang lain. Ai taghayyuruha min jihatin ila ukhra. Ataupun taghyiruha min jihatin ila ukhra wa tahwiluha min halin ila halin januban wa shimalan. Itu berubahannya daripada satu arah yang lain kepada arah yang lain, ataupun perpindahannya daripada satu hal kepada satu hal yang lain.
daripada arah janub. Janub boleh? Apa? Janub. Sudan janub apa? Sudan selatan. Sudan selatan, shimal utara. Daripada arah janub dan utara. Duk ubah-ubah itu. Itu pada lughah. Qala Allah Ta'ala wa tasrifir riyahi was-sahabil musakhkhari bainas sama'i wal ardi laayatin liqaumin ya'qilun. Ada ayat panjang lagi. Tak ingat apa dia. Maksud nak bagi tahu sini syahid dia tasrifir riyah. Yang kata perubahan angin. Dan apa ni perubahan angin, lepas tu apa as-sahab awan yang antara langit dan bumi. Semua tu ada bukti-bukti bagi orang yang berfikir, bagi kaum-kaum, bagi mereka-mereka yang berfikir. Tengok tafsir lah. Ta'rifu sarfi fil istilah, ta'rif saraf pada istilah. Wal tasrif fil istilah as-sarfiyyin ta'rifan. Ni penting lah, masuk apa-apa ilmu pun kadang-kadang memang orang nak terus masuk pada perbahasan ilmu tanpa diperkenai takrif. Dia menyebabkan ilmu dia jadi tak kuat. Bila orang tanya sorong tu apa? Sorong ya, baris-baris itu yang dia boleh jawab macam tu lah. Dia tak boleh nak sebut apa ilmu. Ilmu tauhid pun dia. Ilmu tauhid kita ngaji, lagi dia pun tak tahu. Kita ngaji sama lebih kurang macam tu lah. Dan kita sebab kita lemah dalam nak menerangkan agama kita. Kalau orang tanya Islam tu apa Islam? Islam. Apa dah iman? Dia tak ada, lemah kita. Patutnya kita boleh terangkan. Tambah pula kita duduk di negara yang berbilang kaum dan berbilang agama. Tambah lagi benda-benda ni diperlukan sangat. Apa Islam, kita boleh terangkan kecantikan Islam. Ataupun nak terangkan ke orang-orang yang sebab duduk bilang kaum ni, satu lagi nak terpengaruh dengan fahaman-fahaman agama lain tu pun ada. Nak terpengaruh tu ada. Sebab dia akan masuk macam-macam fahaman lah. Buku-buku daripada mereka, lepas tu dibuka luar. Orang pun kadang tak ada orang yang pimpin dia. Jadi dia pun baca semua buku-buku. Jadi semua ni bahaya, boleh masuk. Ini penting atau mengaji istilah, mengaji dia punya muqaddimah dia untuk dia terangkan sesuatu ilmu. Apa ilmu tasawuf? Ilmu tasawuf haram. Kenapa haram? Ilmu tu ilmu apa? Kita kenal dulu apa ilmu tasawuf. Dia tahu ilmu tasawuf ni macam ni. Jadi kita yang mengaji ni kita takkan haram pun kita mengaji ilmu untuk mengenal sifat-sifat sifat-sifat yang dipuji dan yang dicela. Dan kita nak buang sifat-sifat yang dicela dan nak pakaikan sifat-sifat yang dipuji dalam hati kita, kita akan haram. Jadi kita boleh fikir sendiri. Sini kita nak mengaji ilmu saraf. Kita akan tengok ta'rif ilmu saraf. Ta'rifus sarfi fil istilah. Ada dua ta'rif. Wa tasrif istilah as-sarfiyyin ta'rifan. Ada dua ta'rif, satu ta'rif amali, satu ta'rif ilmi. Maksud ta'rif amali apa? Ini ta'rif amali, ta'rif yang ada maksud bagi ta'rif tersebut, ada amal, ada pekerjaan, ada kerja yang perlu dibuat. Tengok tengok dia ta'rif ilmi ni apa maksud dia. Fabil ma'na al-ilmi huwa tahwilul asli al-wahid ila amsilatin mukhtalifah li ma'anin maqsudatin la tahsulu illa biha. Tahwil al-asli al-wahid, memalingkan ataupun memindahkan asal yang satu. Yang dimaksudkan dengan al-asli al-wahid itu adalah masdar. Sebab asal kalimah adalah masdar. Asal kalimah masdar. Fa'ala daripada perkataan apa? Masdar. Daraba, fa'il madhi daripada perkataan apa? Daripada perkataan darbun, masdar. Yadribu, fa'il mudhari' daripada perkataan apa? Daripada masdar. Maknanya asalnya masdar, fa'il madhi, fa'il mudhari', isim fa'il, isim maf'ul, ni semua furu' dia. Jadi di sini
tahwil al-aslil wahid, memindahkan ataupun menukarkan asal yang satu daripada daraba tadi itu, daripada masdar tadi, kepada contoh-contoh yang banyak, ila amsilatin mukhtalifah. Amsilah tu iaitu auzan, iaitu pada wazan-wazan yang berbeza. Wazan isim fa'il madhi fa'ala, fa'il mudhari' yaf'ulu, isim fa'il atas wazan fa'ilun, isim maf'ul atas wazan maf'ulun. Jadi asalnya satu masdar, tapi kita tukarkan kepada wazan-wazan yang berbeza. Kenapa kita tukarkan? Lima'anil maqsudatin, kerana untuk mendapatkan makna-makna yang dimaksudkan, untuk buat makna-makna yang dimaksudkan. Anta nak kata seorang yang memukul, maka anta akan tukar daripada darbun kepada daribun. Jadi maksud dia darbun pukul, daribun yang memukul, yang buat perbuatan, si pelaku. Tapi kalau kita nak kata seseorang tu dia kena pukul, kita akan tukar daripada darbun jadi matrubun atas wazan maf'ulun. Maknanya yang dipukul, maknanya orang yang kena perbuatan tu. Jadi orang yang buat perbuatan, ini yang kena perbuatan tu, jatuh perbuatan tu ke atas dia. Jadi kita tukar asal yang satu kepada wazan-wazan yang berbeza tu untuk apa? Untuk makna-makna yang dimaksudkan. Yang mana maksud-maksud tu tidak akan kita dapat, la tahsulu, tidak hasil maksud-maksud tu, makna-makna yang dimaksudkan tu, illa biha, kecuali dengannya. Ini dengan misal-misal yang berbeza-beza tu. Ha tu kembali kepada amsilah mukhtalifah. La tahsulu ada dhamir hiya kembali kepada ma'anin maksudah. Ini tidak hasil makna-makna yang dimaksudkan kecuali dengan kita tukarkan, kita palingkan asal yang wahid kepada misal-misal yang berbeza. Dia boleh faham takrif dia? Boleh. Penting nak faham takrif tu. Seperti kasmil fa'il, seperti isim fa'il. Jangan sebut tadi isim fa'il. Isim fa'il atas wazan fa'ilun lah. Maknanya darbun isim fa'il dia jadi daribun. Sun'un isim fa'il dia sani'un. Zahabun isim fa'il dia zahibun. Jadi kita tak akan dapat cakap seorang yang berjalan ataupun seorang yang pergi, kecuali kita tukarkan zahab jadi zahib. Kita tak akan dapat hasil makna raji'un, orang yang kembali, kecuali dengan tukar rujuk jadi raji'. Kita kena tukarkan baru kita dapat makna-makna yang dimaksudkan tu. Seperti isim fa'il, wasmil maf'ul, isim maf'ul, madrubun, mansurun, marju', madhub, madrub, masnu'. Semua itulah isim tafdil. Dia ni lebih aqwa, dia ni lebih ajmal, lebih cantik. Akbar, asghar atas wazan af'al. Isim fa'il atas wazan fa'il, isim maf'ul atas wazan maf'ul, isim tafdil atas wazan af'al, isim zaman wasmi zaman wal makan, isim zaman dan makan ada wazan dia juga. Contohnya masjid. Masjid, apa maksud dia? Kalau kita maksudkan isim zaman, maknanya masa sujud. Sebab isim zaman dengan isim makan wazan dia sama. Tengok fa'ala yaf'ulu, dia ada wazan dia, tapi samalah. Fa'ala yaf'ilu ada wazan dia. Macam fa'ala yaf'ulu wazan dia apa dia? Fa'ala yaf'ulu isim zaman isim makan maf'alun. Kalau fa'ala yaf'ilu jadi maf'ilun. Apa yang itu? Tuan-tuan sebenarnya akan suruh hafal tu. Sebab bila tak hafal benda-benda tu, dia akan jadi susah. Sebab dia tak ada dalam kepala dia nak tasawur masalah benda yang kita sebut.
Karena selalunya anak akan suruh hafal dulu. Anak akan suruh hafal sulasi mujarrad, anak akan suruh hafal sulasi mazid. Supaya benda tu ada dalam kepala otak dia. Jadi bila anak syarah, dia nampak senang lah. Sebab tu ilmu ni ulama kata sepatutnya didahulukan ilmu saraf. Sebab ilmu saraf kita mengaji kalimat. Kita mengaji diri kalimat tu. Tak ada kena-kena dengan i'rab, tak ada kena-kena dengan apa ni bina. Tak ada kena-mengena. Itu semua mengaji dalam ilmu nahwu. Kita mengaji kalimat tu sendiri. Asal kalimat tu apa dia? Kita nak mengaji asal kalimat. Adapun kita mengaji nahwu ni, kita nak mengaji kalam. Kalam itu perubahan yang berlaku dan kaitan-kaitan dengan kalimat-kalimat yang lain. Itu nahwu. Jadi sepatutnya ngaji saraf tu, tapi sebab saraf ni satu ilmu yang agak susah, satu ilmu yang agak halus sedikit, kita perlu gunakan kepala otak ni banyak. Jadi macam ni asal daripada apa yang ulu pun kena, dia banyak kena hafal. Tu dia kena banyak kena hafal. Maka didahulukan ilmu nahwu. Atau mengajar ilmu nahwu dulu supaya dia ada apa ni bekalan dalam diri dia. Pasal apa yang nak disebut dalam ni. Dia dah mengaji nahwu, lepas tu dia masuk saraf, akan mudah. Akan jadi mudah. Contoh lagi apa? Maqtal. Asal daripada qatala yaqtulu. Qatlan. Isim fa'il dia qatilun. Isim maf'ul dia maqtulun. Isim apa fi'il amar dia uqtul. Nahi la taqtul. Lepas tu isim zaman, isim makan. Maqtalun atau wazan maf'alun. Jadi maqtalun apa, kalau isim zaman maknanya waktu bunuh. Waktu bunuh. Kalau zaman maknanya tempat bunuh. Isim makan. Kalau isim makan maknanya tempat bunuh. Kalau kita tanya aina maqtaluhu, di mana maqtaluhu, maknanya di mana tempat dia dibunuh. Maqtaluhu fil bait atau maqtaluhu fi Sudan, tempat dia kena bunuh di Sudan. Tapi kalau kita tanya mata maqtaluhu, maksudnya bila masa dia kena bunuh. Sebab dia sama. Kita nak tahu kena dengan qarinah, dia sama. Dia wazan dia sama. Kita nak tahu tengok qarinah percakapan tu cakap pasal apa. Cakap pasal masa maksudnya isim zaman. Cakap pasal makan maksudnya isim makan. Wa tasniyah, dan tasniyah jamak. Tukar angkat. Tasniyah nak tambah alif nun, jamak tambah waw nun. Semua benda tu. Maqtal, kalau apa ni maqtalan, maqtal apa tu maqatil. Semua tu kena dia punya tasniyah jamak. Nak dapatkan tasniyah, nak dapatkan jamak, semua tu kena ubahkan kepada wazan-wazan yang berbeza ataupun binaan-binaan yang berbeza. Samalah bina, wazan, amsil, auzan, abniyah, amsilah, syai' wahid ila ghairi zalika. Ini makna amali. Adapun makna ilmi iaitu makna nazari, makna teori. Takrif dengan makna teori. Apa dia? Huwa ilmun bi usul ahwal abniyatil kalimah allati laysat bi i'rab wala bina. Iaitu satu ilmu. Tadi dia kata tahwil. Tahwil maknanya memalingkan ataupun menukarkan. Jadi kat situ ada amal. Ada amali. Ada pekerjaan. Tapi sini takrif ilmi iaitu takrif dengan makna nazari, teori, iaitu satu ilmu dengan ataupun ilmu tentang usul ataupun asal bagi ahwal, kelakuan bina kalimah. Usul dia tu apa? Yang mana bukan i'rab, bukan bina. Bukan i'rab, bukan bina. Kat sini kita akan mengaji apa ni, huruf ni huruf sahih ke, huruf ni huruf lebih ke. Contoh fa'ilun, asal dia apa? La. Alif tu tu bina lain, bukan alif ni lah. Maknanya dia ada tambahan. Asal kalimah dia adalah fa'ala. Daraba yadribun. Semua tu kita akan tengok.
Lepas tu ada pengulangan ke, ada tad'if ke. Farra, asal dia farara. Tu asal. Kita akan tengok asal dia, farara. Lepas tu jadi farra. Jadi farra tu bukan asal. Asal dia farara. Kemudian disebabkan tad'if, dia akan jadi farra. Jadi kat sini kita nak mengaji asal. Lepas tu fa'al tu fa'al sahih ke, fa'al tu ada huruf illah ke, mu'tal ke, fa'al tu ada huruf hamzah ke, ada nama dia pula mahmus. Lepas tu kalau yang akan tulis, kalau fa'ul kalimah dia, kalau tahu dah sebut fa'ul kalimah ni lah, orang yang akan terangkan insya-Allah. Baik. Surat 18. Ini sikit-sikit ya. Maudu' ilmi sharaf, perbahasan ataupun maudu' perbahasan ilmu sharaf ni dia nak bahaskan apa tempat perbahasan dia. Wal mufradatul arabiyah, iaitu mufradat. Mufradat sebut apa? Perkataan kalimah. Perkataan lafzun, lafaz yang mufrad. Perkataan kalimah Arabiah. Bahasa Inggeris boleh? Vocab kan? Vocab hanya semua di kalimat kan? Mawdu'uhu wal mufradatul Arabiyyah. Nanti dia akan terangkan apa ni maksud dengan mufradatul Arabiyyah. Min haisul bahthi ataupun min haisul bahsu an kaifiyati siyaghatiha li ifadatil ma'ani. Daripada sudut mencari ataupun membahaskan tentang cara-cara membentuk perkataan tadi, membentuk kalimat-kalimat Arabiah tadi untuk memberikan makna. Kita akan bahaskan dalam ni cara kita nak bentuk sesuatu kalimat Arabiah tu ataupun mufradat Arabiah tu untuk memberi faham akan makna-makna. Contohnya darbun, kita nak isim fa'il. Jadi macam mana kita nak buat? Atas wazan fa'ilun, maknanya kita datangkan alif di selepas fa. Fa'ilun. Lepas tu kalau nak buat isim maf'ul macam mana? Lepas tu kita akan ngaji ya. Isim maf'ul daripada daraba letak mim. Lepas tu selepas ra kita akan datangkan waw, jadi matrubun. Isim makan macam mana? Tak mim. Macam tu lah kita akan ngaji kaifiat cara nak membentuk mufradat al-Arabiyyah, lafaz-lafaz Arab tu untuk memberi makna. Ini bagi makna ni, ini bagi makna ni, ini bagi makna ni. Ataupun min haitsul bahthi an ahwaliha al-'aridati laha min sihhatin wa ilalin wa asalatin wa ziyadatin wa nabiha. Ataupun daripada sudut membahaskan tentang ahwal-ahwal, kelakuan-kelakuan lafaz-lafaz Arabiah tadi, kelakuan ataupun sifat-sifat yang datang, kelakuan-kelakuan lain yang datang kepadanya min sihhatin, daripada sahih ke, huruf illah ke, ataupun huruf asli ke, ataupun huruf tambahan ke dan sebagainya. Dia akan bahaskan fa'ala, semua ni dinamakan apa? Semua huruf sahih ke? Semua huruf sahih sebab tak ada huruf illah. Wathaba, hak ni semua sahih kan? Tak, sebab ada waw huruf illah, tak dinamakan fi'il sahih. Ataupun fa'ala semua huruf asal ke? Semua huruf asal. Yansuru semua huruf asal ke? Tak. Ya tu yang mudhara'ah, tambahan. Semua tu akan dibahaskan dalam ilmu sharaf. Dan yang kita akan lafaz-lafaz yang akan dibahaskan adalah wal murad bi mufradatil arabiyyah al-ismul mutamakkin wal fa'lul munsharif. Isim mutamakkin iaitu isim mu'rab dan juga fa'il yang munsharif. Nampak? Nak faham sini dua ni kita faham kat mana? Dua kalimat ni kita faham dalam ilmu nahwu. Kita faham dalam ilmu nahwu. Isim mutamakkin ngaji dalam ilmu nahwu. Isim fa'il munsharif pun mengaji dalam ilmu nahwu. Isim mutamakkin iaitu isim mu'rab.
Nama ada sebab dia dinamakan isim mutamakin. Fi'il munsharif lawannya isim fi'il jamid. Contohnya laisa, bi'sa, wa ni'ma. Maknanya fi'il yang tidak ada, tak datang fi'il madhi, tak datang fi'il mudhari', dia tidak diterangi fi'il yang lain. Dia je satu lah, macam bi'sa. Bi'sa tu fi'il atau fi'il apa? Fi'il madhi. Ada fi'il mudhari'? Tak ada. Laisa ada fi'il mudhari'? Tak ada. Ada masdar? Tak ada. Dinamakan fi'il mutasarrif. Adapun fi'il yang ya'ti minhul madhi wal mudhari' wal masdar, semua itu dinamakan fi'il mutasarrif. Itu dalam matan Ajrumiyah disebut apa dekat kana wa akhawatuha tu, wa ma dama wa ma tasarrafa minha annahu kana wa yakunu wa kunu asma wa yusbih wa aslih, wa ma tasarrafa min ibadanya. Jadi fi'il bi'sa, laisa, ni'ma, hak tu kita tak bincang kan. Hak tu kita tak bincangkan. Asa, habbaza, hak tu tidak dibincangkan. Isim mabni pun kita takkan bincangkan. Isim dhamir, isim isyarah, isim mausul, hak tu hak mabni semua tu. Hak tu pun kita tak dibincangkan dalam ilmu sharaf. Isim mutamakin dan juga fi'il al-mutasarrif. Huruf lagi ada. Huruf tak ada kena-kena. Huruf mabni. Betul kata duna ma adahuma fal harfu bi jami' anwa'ihi wal ismul mabni wal af'alul jamidah la yajri bahsu anha fi ilmi sarfi. Fala yubhasu fil asma' itu ataupun kalau ilmu ni duna ma'ala fal harfu bi'anwi la yajri bahsu. Itu ilmu surah ni juga la fala yabhasu, dia juga wala yabhasu. Ilmu surah ni fil asma' al mabniyah, ataupun fala yubhasu fil asma' al mabniyah ka dhamair, wala fil asma' al ajamiyah ka Yusuf, wala fil af'al al jamilah ka asa wa laisa, wala fil huruf bi anwa'iha al mukhtalifah. Semua ni kita tak bincangkan. Fal huruf la yajuzu fiha tasrif li'anna majhulatul asli wa la yu'rafu lahu ishtiqaq. Wal asma'ul mabniyah kal dhamair wal asma'il mausulah wa asma'il istifham wa syarti wa la yajuzu fiha tasrif. Semua ni pun tidak boleh tasrif padanya. Li'anna fi hukmil huruf wal huruf jamidah la tatasarraf. Wal af'alul jamidah nahu bi'sa wa ni'ma wa asa wa laisa wa habadha la yajuzu fiha tasrif li musyabahatiha lil harfi. Apa ada kaitan dengan huruf semua tak ada kaitan dalam ilmu saraf. Siapa orang yang mula-mula menulis ilmu ni? Wadi'uhu dikatakan Mu'az ibnu Muslim al-Harra. Mu'az ibnu Muslim al-Harra, ahadu ulama al-Kufah, salah seorang daripada ulama Kufah. Waqat tuwfiya bi Baghdad sanah 87 lil hijrah, tahun 87 hijrah. Waqila al-Imam Ali bin Abi Talib rahimahullah radhiyallahu anhu. Istimdaduhu, ambilan. Istimdad ni tempat ambilan. Ambil daripada Al-Quran ke, ambil daripada sunnah ke, ambil daripada siapa, ataupun daripada akal ke, min kalamillahi ta'ala wa kalami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kalamil Arab al-fusaha. Iaitu istimdad, tempat ambilan ilmu ni adalah daripada kalam Allah Al-Quran lah, dan kalam Rasul, hadis-hadis Nabi, dan juga kalam orang Arab yang fusaha. Bukan semua kalam Arab diambil dalil dalam bahasa Arab. Wa hukmuhu, hukum ilmu ni al-wujubul kifai, wajib atas jalan kifayah. Ada orang lain dah buat dah, itu idza qamal ba'du saqatal ismu anil baqi. Ada seorang yang bangun ataupun belajar ilmu ni, maka gugurlah dosa daripada yang lain. Tapi boleh jadi seorang tu wajib bila yata'ayyan ala kulli man tasaddara lil futya. Yang ni jadi wajib, jadi mesti, yata'ayyan, dan mesti ni wajib atas mereka, atas tiap-tiap mereka yang tasaddara lil futya. Dia dipilih untuk ke depan untuk berfatwa fil ahkam, pada hukum-hukum ahkam dan seumpamanya lah minal umuri syar'iyyah, daripada perkara-perkara syarak,
hatta yumayyiza bainal khata' was shawab, sehingga dia dapat membezakan antara benar dan juga salah. Tahu. Sebab tu dengan ilmu sorah kita nak tahu, kita dapat tahu nak cari di dalam dia nak guna kamus. Contohlah maqtalun, kat mana kita nak cari? Kat orang apa dia nak cari maqtalun? Qatala. Sebab dengan kita tahu ilmu sorah, sebab kita tahu asal kalimah dia qaf ta lam. Kita akan pergi ke situ. Mim tu hanya tambahan saja. Madribu nak cari kat mana? Kita akan cari pada dha, ra, ba. Kita akan cari di sana. Kita tak akan cari kat mim. Tapi kalau orang tak pandai, dia akan cari kat mim kan? Sebab tak pandai guna kamus. Ni antara dia sebutlah sebahagian daripada mabadi' asyarah. Mabadi' asyarah Wasallallahu Sayyidina Muhammad, asas-asas 10 yang perlu diketahui pelajar sebelum dia masuk dalam satu ilmu. Inna mabadi kulli fannin asyarah al-ismu wal mawdu'u summa samarah. Apa ni, sesungguhnya mabadi' setiap ilmu tu ada 10. Al-ismu wal mawdu'u summa samarah. Nama ilmu tu apa? Mawdu' perbahasan ni apa? Samarah, faedah mengaji ilmu ni apa? Wa nisbatu apa ni, wa nisbatun wal apa ni, wa nisbatun pada dia punya tu wadi' inna mabadi kulli fannin asyarah al-ismu wal mawdu'u thumma safarah wa nisbatun wal Al-haddu kan? al-haddu sa'ih al-haddu lu inna mabadi kulli fannin asyarah al-haddu wal mawdu'u thumma samarah. Ta'rif dia apa? Mawdu' dia apa? Perbahasan dia. Samarah dia apa? Faedah mengaji ilmu ni. Wa fadluhu wa nisbatun wal wadi'. Kelebihan dia apa? Mengaji ilmu ni. Nisbah dia ilmu ni dengan ilmu yang lain. Wadi' siapa yang letak? Al-hukmu listimdadu hukmu syara'. Hukum dia apa? Istimdad tempat ambilan dia apa? Hukum syarak. Syarak apa dia? Lepas tu masail. Masailu wal ba'du bil ba'di takfa wa man daral jami'a hazza syarafa. Ini sebut sebahagian faedah tu ilmi as-sarfi. Kita tengok sebelah muka surat 20 ta'an ulama. Yaqulu Ibn Usfur at-tasrif mizan al-lughah al-arabiyah. Tasrif bukan mizan, neraca lughah Arabiah. Wa ummul ulum, ibu bagi ilmu-ilmu. Wa ashrafu syatra'il arabiyah wa a'maquha. Walladhi yubayyinu syarafahu ihtiyaju jami'il mushtaghilin bil lughatil arabiyah min nahwiyyin wa lughawiyyin ilaihi. Dan merupakan yang paling mulia antara dua syatra'il al-arabiyah. Maknanya nahwu saraf dia, nahwu ni saraf ni salah satu pihak. Antara dua pihak dia mulia sebab dia salah satu daripada dua tunjang utama ni. Dan yang menerangkan akan kemuliaan dia adalah, yang menyatakan akan kemuliaan adalah berhajatnya semua yang bersebak dengan bahasa Arab ni kepada ilmu ni, daripada ahli nahwu ataupun ahli lughah, semua berhajat kepada saraf. Li'annahu mizanul arabiyah, sebab dia merupakan mizan. Ala tara annahu qad yu'khadhu juz'un kabir min al-lughah bil qiyas wa la yusallu ila dhalika ila an tariqit tasrif. Semua tu daripada jalan tasrif. Ni kias ada dalam musarraf. Wa yaqulu aidan wa qad kana yanbaghi an yuqaddama at-tasrif ala ghairihi min ulumil arabiyyah idh huwa ma'rifatu dhawatil kalim min ghairi tarkib. Dia kata seharusnya ilmu saraf ni didahulukan atas ilmu yang lain daripada ilmu Arabiah. Kan ada ilmu Arabiah kan banyak. Jadi sepatutnya ditakdimkan nak nilai sebab apa? Kerana huwa ma'rifatu zawatil kalim. Kerana ilmu saraf ni merupakan pengetahuan tentang diri, zat-zat kalimah, diri-diri kalimat itu sendiri. Min ghairi tarkib, tanpa susunan.
Kalau nahu, kita mengaji nahu tentang i'rab. Dan kita akan mengaji nahu bila satu kalimat tu berada dalam satu kalam. Bila tak jadi kalam, kita tak akan bahaskan nahu kat situ. Adapun sorof, kita akan bahaskan apa ni kalimat tu sendiri. Maka sepatutnya kita kenal kalimat tu sebelum kita masuk kepada ilmu nahu. Sepatutnya macam itulah dia kata. Tapi dia kata sini kita akan tengok wa ma'rifatu syai' fi nafsihi qabla an yatarakaba yanbaghi an takuna muqaddimatan ala ma'rifati ahwalihi allati lahu ba'da tarkib. Dan mengetahui sesuatu pada diri dia sebelum dia tersusun dengan kalimat-kalimat yang lain, maka sepatutnya itulah yang didahulukan atas mengenalkan ahwal-ahwal, ahwal-ahwal, kelakuan-kelakuan yang berlaku selepas tarkib. Hak ni jadi apa, ni jadi apa, tak hak kita ngaji ilmu nahwu kan. Itu semua ahwal-ahwal dia selepas daripada dia tersusun jadi kalam. Jadi sepatutnya mengaji hak ni loh, tapi ditakhirkan. Kenapa? Illa annahu ukhira li lutfihi wa diqqatihi. Kecuali ilmu sorof ni ditakhirkan kerana lutuf ni lembut. Tapi nak terjemah macam mana? Halus. Kerana halusnya ilmu ni. Itulah mudah. Bila halus ni dia susah sikit lah. Benda-benda yang halus-halus ni, benda-benda kasar ni senang. Ni halus tu, benda-benda halus ni susah nak jaga. Besar ni mudah. Dukati. Diqqatihi. Diqqah ni kecil. Halus juga. Dakik kan? Terperinci. Mana halusnya dia dan terperincinya dia. Faju'ila ma qudima alaihi min zikril awamil. Apa ni? Tawti'atan lahu. Maka dijadikan apa yang didahulukan ke atasnya daripada sebutkan amil-amil itu sebagai satu tawti'atan, pendahuluan bagi dia. Hatta la yasilu ilaihi. Kalau makna wayah kita boleh baca hatta yasila. Apa kita tak wayah pun. Hatta dengan mana kerana kan? Kai. Wadaga hatta la yasila ilaihi illa huwa wa huwa qad tadarraba wartada lil qiyas. Supaya dia tidak sampai tak sampai kepada ilmu sorof tu kecuali dia telah ada latihan. Dia dah ada latihan dah. Sebelum tu kita mengaji ilmu nahwu dulu. Bismillah. Al-farqu baina nahwi was sarfi. Kata annahu ilmun yabhasu an usul awakhir kalam i'raban wa binaan. Nahu ilmu yang membahaskan tentang usul, asal-asal akhir kalimat, akhir kalam. Sebenarnya akhir kalimat. Akhir kalimat i'raban wa binaan. Dari segi i'rab dan bina. Wa huwa yata'allaqu bil awarid. Dia berkaitan dengan sesuatu benda yang mendatang. Asal Zaidun, ja'a Zaidun. Lepas tu jadi ra'aitu Zaidan. Maratu bi Zaidin. Kan berubah-ubah. Jadi benda-benda yang datang bina suatu kalimat Zaid, kita takkan hukum dia dengan i'rab. Faham tak? Kita takkan hukum dengan i'rab kecuali selepas dia tersusun jadi satu kalam.
Selagi mana dia tak tersusun qabla tarkib, la nahkumu lahu bi annahu marfu' au mansub au majrur. Tak, letakkan kita letakkan ni. Jadi i'rab dan bina ni benda yang baru datang. Itu dipanggil awarid. Benda yang tak ada, lepas tu ada, baru datang, tu dinamakan arad ataupun arid. Jamak dia awarid. Lepas tu dia kata fahuwa apa ni munahu ni yata'allaqu bil awarid min fa'iliyatin wa maf'uliyatin wa idafatin wa ghairiha. Zaid kadang-kadang jadi fa'il, Zaid kadang-kadang jadi maf'ul, Zaid kadang-kadang jadi majrur. Jadi kan berubah-ubah tu. Itu semua awarid bagi kalimah. Itu ilmu nahwu. Adapun sharaf, ilmu bi ahwan abniyatil kalim mimma laysa i'raban wala binaan. Sharaf ilmu dengan mudah bahasa kita cakap tentang lah, nak terjemah dengan ilmu tentang ahwal, hal-hal ataupun kelakuan-kelakuan binaan-binaan kalimat. Kita nak ngaji tentang binaan yang sebut dah tadi kan, yang mana mimma laysa i'raban wala binaan. Tak ada kena-mengena dengan i'rab, tak ada kena-mengena dengan bina. Tak ada masuk campur langsung. Tentang binaan kalimat tu. فالنحو على هذا يتعلق بالكلمة وهي في الجملة. نحو على هذا التعريف ni ataupun ala hadza takrir, atas syarahan yang disebut ni, bersangkut paut dengan kalimah tu sendiri dan keadaan kalimah itu berada dalam jumlah. Wa yuwaddihu alaqatatil kalimah bil kalimatil ukhra fiha. Dan ilmu nahwu dia menerangkan hubung kait kalimah, satu kalimah ni dengan kalimat-kalimat yang lain. Kan kalau kita ilmu nahwu kan ada isim majrur, ada huruf, maka huruf dia mesti ada kaitan dengan kalimah yang lain. Mana muta'allaq dia? Mana sangkut paut dia? Itu ilmu nahwu. Wa yuwaddih ikhtilaf al-ma'na bi ikhtilafi mawdi'il kalimah fil jumlah. Apa tu? Dia ilmu nahwu menerangkan tentang perbezaan makna dengan sebab dengan sebab perbezaannya tempat kalimah tu dalam jumlah. Dia duduk sini jadi makna ni, dia duduk belakang jadi makna lain. Itu semua dalam ilmu nahwu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Makna dia apa? Kenapa kita terjemah hanya pada Allah sajalah kami sembah, hanya pada Allah kami minta pertolongan. Tapi kalau kita tukar, kita kata na'buduka, kami sembah Allah, tak ada hanya. Sebab apa? Takdim dan takhir. Tadi kita letak iyyaka, dhamir ka duduk depan. Ini kita iyyaka na'budu, kita takdimkan maf'ul. Tapi kalau kita takhirkan maf'ul, kita kata na'buduka, hanya tu tak ada, dia berubah makna. Ini semua dalam ilmu nahwu dan ada kaitan juga dengan ilmu balaghah. Wa amma sarfu fatanhasiru alaqatuha bil kalimah nafsiha wa ma yatra'u 'alayha min taghyirat fi hurufiha wa harakatiha mimma laysa laha 'alaqatun bil i'rab wal bina. Adapun ilmu sarf maka dia tersakat tertentu alaqah dia tu dengan kalimat je, dan apa yang datang ke atas kalimat daripada perubahan-perubahan pada huruf dan juga harakat-harakat dia, yang mana tidak ada kaitan langsung dengan i'rab dan tidak ada kaitan dengan bina. Tu. Tapi depan tu nak tulis ni mana ada ni. Tapi jangan kat depan. Bismillah. Depan. Zat nak tenang sikit ya.
fil madi dan maksuran fil mudhari'. Nombor dua. Jadi nak tahu, sebab tu kita nak tahu istilah. Kita perlu tahu istilah sesuatu apa yang digunakan oleh ulama ilmu tu. Setiap ilmu ada istilah. Ilmu tauhid ada istilah dia. Ilmu sorang ada istilah dia. Ilmu nama ada istilah dia. Semua ada istilah. Di sini kita guna pakai ain fa'il, lam fa'il, fa fa'il, fa'ul kalimah. Ataupun disebut kat sini fa fa'il. Sebab ni kat fa'il. Sebut fa fa'il. Tak sama, ni ain fa'il. Ini lam fa'il. Jadi bila orang sebut guna so kita patu yang suruh dekat ni bab berapa? Bab tamu. Sebab apa bab tamu? Sebab ain fa'il, dia maftuhan fil madi wa madmuman fil mudhari'. Kita tak sebut sad. Kita akan sebut sebab ain fa'il dia. Jadi bila kita dah ada asas ain fa'il hak Allah ni atau wazan fa'ala. Sebab ain fa'il dia bagi atas. Ni bagi depan. Itu perlu kita tahu dia punya asas tu dulu. Fa'il dan juga ain dan juga ain. Itu satu benda penting yang perlu kita tahu sebelum masuk lah. Sebelum masuk. Dan ada benda penting yang tahu. Yang ni nanti dia nak tak bagi tak bagi tak lagi. Mana cuma sedikit. Benda yang penting untuk anda tahu ada yang dinamakan fa'il. Fa'il sahih. Ada salim. Itu ada mudha'af. Itu ada mahmuz. Buat ada apa gambaran dengan kepala tu dah ada. Ini muhtan dia bagi kepada apa ni? Muhtan 3, 4. Yang awal sekali apa dia? Misal. 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 Lepas tu Ajwaf. dua. Lepas tu Naqis. Dua. Lepas tu lagi Nafifah. Tafsir 2. Lagi makruh. Satu ada lagi Mafruq. Semua dah tak ada ni. Apa ada kisahnya, apa ada muhtan, apa ada salih, mudha'af, mahmuz, misal, ajwaf, naqis, lafih ada 2. Ada yang pada 4. Makruh, lafih, makruh. Ini ada sebut nama multawi, ada juga tidak puas dia ini. Ini semua ada tapi kat belakang kita. Tapi yang nak kedepankan. Sebab bila dia duduk belakang payah kita nak tahu. Kalau bincang masuk, tapi benda-benda ni apa ni berada di belakang. Agak susah lagi di kedepankan lah.
Ada nama dia, ini mudha'ah bukan musa'ah. Mudha'ah. Apa dia fi'il salim, apa dia fi'il mudha'ah, apa dia fi'il mahmus. Dan apa pula yang dimaksudkan dengan fi'il mu'tal. Fi'il mu'tal ada ni, ada bagi dalam 5 ni. Mu'tal yang dinamakan misal. Ada mu'tal dinamakan ajwaf. Ada mu'tal dinamakan nafis. Ada mu'tal dinamakan lafil makruh, ada mu'tal dinamakan lafil makruh. Jadi apa dah fi'il tu fa'ala yaqulu, fa'ala yaqilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ala yaqulu, fa'ila yaqilu. Ada apa? 6 bab. Ada 35 sebut dah tu. Ambil sampai dah, tapi cuma tak ajak lagi je. Ada yang sampai dah. Tapi yang penting dia 35 kan. 35 bab tu. Yang banyak pakainya 6 bab tu. Sudah 6 bab. 6 bab sudah menjawab dengan 12 bab sudah wajib. Nanti ada pakaian. Lain itu ada rubani, cuma kurang. Ada pakai-pakai agak masih kurang. Boleh ni 12, 18 ni ada dalam kepala. Allah Allah.